Anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama malam ini. Bank Pusat Singapura melantik 3 pengurus aset untuk melaburkan sebahagian dana $5 bilion Singapura sebagai langkah meningkatkan bursa setempat. SGH akan memperkenalkan aplikasi baru bagi mengesan tanda-tanda pradimensia dengan ketepatan 93%. Masjid Sultan melancarkan buku dan logo baharu sempena memperingati 200 tahun legasinya. Salam sejahtera. 3 pengurus aset akan diberikan $1.1 bilion Singapura untuk meningkatkan kecairan dan memperluaskan penyertaan dalam equity Singapura. Lagi $50 juta Singapura akan diberikan untuk menyokong penyelidikan dan penyenaraian equity. Penguasa Kewangan Singapura MAS memberikan kemas kini tersebut selepas ia mengumumkan langkah-langkah pertama bagi meningkatkan bursa tempatan pada Februari lalu. 3 pengurus aset yang dilantik itu adalah Avenda Investment Management, Fullerton dan JP Morgan. Mereka dilantik daripada lebih 100 pengurus aset global, serantau dan tempatan. Menurut MAS, mereka dinilai berdasarkan faktor-faktor seperti kekuatan cadangan serta peruntukan kepada saham syarikat kecil dan pertengahan. Bank Pusat itu sedang menilai baki pemohon di bawah skim bernilai $5 bilion Singapura. We thought it would be better for us to proceed with this tree while we continue to assess and work with the other asset managers, rather than to hold back all the proposals and finish assessing all of them before we announce the full list. So we take it in stages. So some of the other asset management companies that will be picked for the subsequent phases of EQDP, we will share with everyone by fourth quarter this year. Dana sebanyak $50 juta Singapura pula diikrarkan bagi meningkatkan mutu penyelidikan yang meliputi peringkat pratawaran awam dan syarikat-syarikat yang baru disenaraikan. Dana itu bertujuan untuk mengembangkan pelbagai produk tersenarai di Singapura serta memperluaskan pendampingan para pelabur. MAS juga akan berusaha untuk memperkukuhkan perlindungan dan mempertingkatkan saluran bantuan untuk para pelabur yang akan membolehkan pelabur runcit mendapatkan bantuan dalam kes salah laku. Sebuah aplikasi yang mengesan tanda-tanda pradimensia dalam kalangan warga emas dengan tahap ketepatan sehingga 93% mungkin dilancarkan di seluruh negara pada tahun depan. Dibangunkan oleh Hospital Besar Singapura SGH dan GovTech, aplikasi dipanggil Pensive AI akan mengurangkan masa pemeriksaan bagi pradimensia dari sekitar 2 jam kepada hanya beberapa minit sahaja. Ini sedang kadar diagnosis bagi pradimensia dilaporkan rendah. Satu kajian oleh Institut Kesihatan Mental IMH mendedahkan 1 daripada 11 warga emas yang berusia 60 tahun ke atas mengalami demensia. Pun demikian, menurut kajian SGH, pradimensia iaitu di mana tanda-tanda awal penyakit itu mungkin mula muncul, masih sangat kurang didiagnosis. Menurut doktor, demensia tidak boleh dipulihkan dan maka itu pencegahan awal adalah anak kunci rawatannya. Having a treatment at a pre-dementia or at a mild cognitive impairment phase is a window period where you can put in more interventions, both with drug interventions, non-drug interventions, and also to find the reversible causes of cognitive impairment. So by treating all this, we actually help them to maintain a good quality of life. They don't decline further. Tidak lama lagi, sebuah sekolah perubatan di sini akan menyertakan modul pembedahan mayat sebagai modul wajib dalam kurikulum mereka. Sekolah perubatan Lee Kong Chian di Universiti Teknologi Nanyang NTU akan menjadi yang pertama di Singapura untuk berbuat demikian. Bermula pada tahun akademik 2026, pelajar perubatan tahun 3 akan meraih pengalaman praktikal bagi bidang anatomi. Lebih 180 pelajar tahun 3 NTU akan menjadi kumpulan pertama bakal mengikuti modul mengenai pembedahan mayat ini.
Selepas 2 tahun pengajian praklinikal, para pelajar akan menjalani simulasi pembedahan sebelum memulakan penempatan klinikal dalam bidang pembedahan. Buat masa ini, anatomi diajar melalui kaedah pengajaran yang memanfaatkan teknologi maju. Ini termasuk pembedahan secara maya menggunakan model 3D dan pengimejan perubatan. Kelas pembedahan akan dikendalikan oleh ahli anatomi dan fakulti dari LKC Medicine, tetapi dijalankan di Pusat Latihan Sains Pembedahan di Hospital Tan Tock Seng. TTSH menyatakan mayat-mayat akan diimport dari Amerika Syarikat dan memberikan jaminan bahawa ia diawetkan secara beretika dan diuruskan dengan hormat. Exposing the students in the younger days to the clinical practice is very, very important, because we know theory and practice are completely different. You might have knowledge, but that knowledge is immaterial if you cannot connect the dots of the knowledge, because every doctor-patient interaction is like a fingerprint. It's a very different interaction. Saudara, sebuah buku yang merakamkan kisah dan sejarah 2 abad Masjid Sultan dilancarkan petang tadi oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam. Berjudul The Grand Mosque of Singapore, 2 Centuries in the History of Masjid Sultan, buku itu antara lain merakam kisah-kisah dan dokumen berkenaan masjid itu semasa era penjajahan yang belum pernah diterbitkan. Pakar-pakar pelbagai bidang seperti ahli sejarah, wartawan, pendidik dan pemimpin agama dijemput untuk berkongsi kepakaran untuk menceritakan kisah Masjid Sultan. Antaranya ialah Profesor Madya Emeritus Hadijah Rahmat, Dr. Imran Tajuddin, Dr. Nur Syaril Saad dan Timbalan Mufti Dr. Hanan Hassan. Ada juga yang mendedahkan bahawa warisan kaya masjid itu sebenarnya sudah bermula lebih awal. Kajian mendapati Sultan Hussein Shah mengarahkan pembangunan struktur kayu asal masjid itu pada tahun 1819. Ini bermakna masjid itu sudah mula dibangunkan sejak tahun 1819 dan bukannya pada tahun 1824 seperti dipercayai ramai. Dengan itu, Masjid Sultan juga melancarkan logo baharu dengan tahun pembangunannya yang dikemas kini. Buku itu juga memaparkan evolusi seni bina masjid itu serta peranan utamanya dalam aspek keagamaan, sosial dan budaya masyarakat Melayu Islam di daerah Kampung Glam. Menurut Masjid Sultan, penerbitan buku itu bukan sahaja meraihkan legasi para pemimpin dan pemegang amanah masjid itu yang berwawasan. Bahkan ia mendokumentasikan bagaimana masjid itu mempunyai model kepimpinan masyarakat yang mampan, misalnya menerusi pengurusan kewangan dan harta wakafnya. Buku buat rujukan generasi akan datang itu dilancarkan di auditorium Masjid Sultan dan dihadiri kira-kira 200 tetamu. Ini satu penghargaan yang sangat bermakna dan menunjukkan betapa kayanya sejarah masjid ini. Buku ini bukan saja merakam sejarahnya, tetapi juga menghimpunkan kenangan dan semangat masyarakat yang telah membesar dan berkembang bersama dengan Masjid Sultan. Detik ini mengingatkan kita tentang betapa besar dan kayanya warisan Masjid Sultan dan betapa mendalamnya akar masjid ini dalam masyarakat dan negara kita. 2 pekerja berdepan detik mencemaskan apabila mereka terperangkap dalam gondola di Raffles City Tower pagi tadi. Ikuti laporannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Penduduk di Gaza diulik rasa cemas apabila Israel mengeluarkan arahan baharu yang mengarahkan mereka agar meninggalkan bahagian tengah wilayah itu. Kawasan tersebut adalah tempat tumpuan di mana pertubuhan-pertubuhan antarabangsa mengagihkan bekalan bantuan. Sekurang-kurangnya 85 warga Palestin maut semalam ketika cuba mendapatkan bekalan bantuan makanan di merata Gaza. Muhi Az-Zaituna berkata beliau berada di tapak pengagihan Zikim apabila tentera Israel melepaskan tembakan. Menurut beliau, orang ramai di sana mengangkat tangan mereka untuk menunjukkan bahawa mereka tidak bersenjata. Namun, IDF mula melepaskan tembakan. Muhi berkata mereka semua datang ke sana bagi mengambil makanan, bukannya untuk bertempur.
Beliau berkongsi seorang lelaki datang untuk mendapatkan guni tepung buat anak-anaknya tetapi malangnya maut. IDF menyatakan tenteranya melepaskan tembakan ke arah beribu-ribu penduduk di utara Gaza pada Ahad untuk menghapuskan apa yang disebutnya sebagai ancaman langsung. Yang menambah dapatan awalnya mencadangkan laporan mengenai angka korban jiwa telah ditokok tambah. IDF menekankan ia sama sekali tidak berniat untuk menyasarkan lori-lori bantuan kemanusiaan. Lebih 58,000 warga Palestin maut dalam siri serangan Israel sejak perang meletus pada Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan Palestin menyatakan ratusan orang tidak lama lagi mungkin hilang nyawa kerana hospital-hospital yang tinggal sekarang dibanjiri dengan pesakit yang mengalami pening kepala dan kelesuan. Semuanya akibat kekurangan makanan serta kelumpuhan pada sistem kiriman bekalan bantuan. PBB menyatakan orang awam di Gaza sedang hidup dalam kebuluran dan memerlukan bantuan bekalan yang mendesak. Para diplomat dari Britan, Perancis dan Jerman dijangka mengadakan rundingan mengenai program nuklear dengan Iran Jumaat ini. Ketiga-tiga negara Eropah itu sebelum ini memberi amaran kepada Tehran akan melaksanakan sekatan-sekatan baharu jika ia gagal menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi bagaimanapun menegaskan pihak Barat harus dahulu mengenepikan ancaman dan tekanan ke atas Tehran. Iran diberikan tempoh sehingga hujung Ogos ini untuk mematuhi piawai nuklear yang ditetapkan. Jika tidak, negara-negara yang merupakan sebahagian daripada pelan bertindak menyeluruh bersama akan dibenarkan melaksanakan semula sekatan-sekatan ke atas Iran. Ini termasuk Britain, Perancis, Jerman, Rusia dan China. Menteri Kemampanan dan Sekitaran MSE Grace Fu berkata Singapura harus terus melabur dalam rakyatnya untuk menangani ancaman alam sekitar pada masa depan. Ini termasuk isu kenaikan paras laut, kemarau dan penyakit baharu akibat peningkatan suhu cuaca. Chief Fu menambah MSE sedang mempersiapkan tenaga kerja dalam bidang seperti keselamatan siber dan analitik data bagi menangani krisis kemampanan dengan lebih berkesan lagi. Cik Fu berkata demikian sewaktu majlis penyampaian beasiswa MSE hari ini melibatkan 32 penerima. Sedang Singapura berdepan cabaran sosial yang semakin kompleks, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masagos Zulkifli berkata huraian yang inovatif akan diperlukan. Beliau menyentuh beberapa isu seperti penduduk yang semakin menua, struktur keluarga yang berubah-ubah dan keperluan kesihatan mental yang semakin meningkat. Encik Masagos menambah bakat baharu yang menyertai sektor perkhidmatan sosial boleh menerajui usaha mencari huraian. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian beasiswa MSF yang tadi di mana hampir 50 pelajar, sarjana muda dan pasca siswaza menerima beasiswa tahun ini. Detik cemas bagi dua pekerja yang terperangkap di dalam gondola di Raffles City Tower di tengah-tengah cuaca hujan lebat pagi tadi. SCDF menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 11.20 pagi dengan kedua-dua pekerja terperangkap antara tingkat 28 dengan 29 bangunan tersebut. Kedua-dua pekerja yang memakai aba-aba keselamatan dibawa masuk ke dalam bangunan menerusi tingkap di tingkat 29 dan 30 selepas terperangkap selama lebih sejam. Mereka dibawa ke Hospital Raffles dalam keadaan stabil. Perdana Menteri Jepun Shigeru Ishiba berikrar untuk kekal memegang jawatan sebagai pemimpin negara itu meskipun gabungan kerajaannya kalah teruk dalam pilihan raya semalam. Gabungan Parti Demokratik Liberal LDP dan Komeito itu hanya meraih 47 daripada 50 kerusi yang diperlukan untuk mengekalkan majoriti. Dalam satu sidang media, Encik Ishiba berkata beliau akan terus bertugas untuk mengendalikan rundingan tarif dengan Amerika Syarikat dan isu-isu lain yang mendesak. Indonesia akan memulakan operasi pembenihan awan selama seminggu bagi menangani asap jerebu akibat kebakaran hutan dan tanah gambut yang semakin buruk di negara itu.
Pencemaran udara akibat kebakaran tersebut turut menjejas beberapa bahagian di negara jirannya Malaysia. Dan kebakaran semakin merebak melibatkan kawasan lebih meluas, dek cuaca kering dan tiupan angin kencang. Gitaris Sweet Charity Rosli Mohalim berkongsi tekadnya untuk bangkit demi raih mata pencarian yang terjejas setelah diserang angin ahmar. Kami bawakan kisahnya selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama berita. Para belia Muslim India kini mempunyai satu platform baru untuk membincangkan dan mengetengahkan cabaran serta isu-isu unik yang dihadapi mereka. Persidangan belia India Muslim yang dilancarkan hujung minggu lalu bertujuan menjadi platform dinamik bagi pemimpin muda mencorak masa depan masyarakat. The challenges faced by the Indian Muslim youth are unique because we are part of two minority groups. We are both Indians as well as Muslims. So pretty much different groups have different challenges, and just being a minority within the minority and having two subsets. Dengan acara-acara seperti ini, kami mengharapkan ia akan dapat memberikan leaders kami mendapat lebih kemahiran, lebih pengetahuan dan juga cara untuk mengendalikan diri mereka dan mengendalikan masalah-masalah komuniti dengan niat supaya mereka akan menjadi lebih bagus dan dapat kembangkan sayap mereka supaya mereka dapat menangani cabaran-cabaran yang akan mendatang pada masa depan. Acara anjuran Pejabat Daerah Selatan MUIZ dan Jawatan Kuasa Pemandu Masyarakat Muslim India yang diterajui wakil-wakil Majlis MUIZ itu dihadiri 200 belia. Platform itu juga mahu memperkasa pemimpin belia dan memperkukuh rangkaian masyarakat. Ini sejajar dengan antara tumpuan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Muhammad Faisal Ibrahim yang mahu membina masyarakat yang inklusif di mana semua belia Muslim tidak kira latar belakang mempunyai peluang yang sama untuk membangun dan memimpin. Ini merupakan satu wadah penting bagi belia India Muslim kita untuk berkongsi pandangan, harapan dan idea demi kemajuan masyarakat. Ia memberi peluang kepada mereka untuk memainkan peranan aktif dalam menangani isu-isu yang dekat di hati mereka dan menyumbang secara membina melalui dialog dan kerjasama. Sesi perbincangan dan perlibatan bersama saya serta pemimpin masyarakat yang lain membuka ruang agar suara belia dapat didengar secara langsung dalam rangka dasar dan program yang menyokong pembangunan mereka. Saudara, meskipun diserang angin ahmar 3 tahun lalu, semangat juang gitaris legenda Sweet Charity Rosli Mohalim tidak pernah luntur. Kini beliau menjadi seorang penghibur jalanan untuk menjana pendapatan dan membiayai kos perubatannya bagi penyakit kencing manis, kolesterol dan tekanan darah tinggi. Beliau berkongsi dengan wartawan Nazira Jamzuri tekad dan dorongannya menjadi seorang penghibur jalanan. Petikan gitar penuh bergema, menyentuh hati dan menghiburkan mereka yang mendengar. Namun, di sebalik petikan gitar ini, tersembunyi sebuah kisah perjuangan yang berliku. 3 tahun lalu, dunia Rosli Mohalim, gitaris legenda Sweet Charity, berubah apabila beliau diserang angin ahmar yang mencejas sebelah kanan badannya. Sangat down lah, sangat down. Pasal tak boleh bergerak kan, tak boleh bergerak, tak boleh main gitar, tak boleh jalan properly, saya tak boleh buat apa-apa dalam 3 tahun lah. So saya hilang income, pendapatan hilang. Sebab selama ni saya main music, main show kan, main konsert, dah kurang lah jemputan. Dan saya pun tak dapat buat performance like before. Namun, semangat Encik Rosli terus membara. Melalui pelbagai rawatan dan latihan tanpa henti, keadaannya bertambah baik dan dapat bermain gitar kembali. Kini, beliau bertekad untuk meneruskan perjalanan seninya sebagai penghibur jalanan atau busking setelah berjaya mendapatkan lesen rasmi Majlis Seni Kebangsaan atau NEC pada Ogos lalu. Yang ada katakan, awak dulu nama besar, popular, takkan jadi macam ini.
Jadi saya harus terima kenyataan lah dengan keadaan saya macam gini. Takkan saya nak diam je. Selagi Allah Ta'ala beri saya kudrat untuk bermain, saya akan teruskan. Walaupun kini menetap di Johor, Encik Rosli 71 tahun kerap berulang-alik ke Singapura untuk membuat persembahan di beberapa lokasi seperti Changi Village, Kampung Admiralty dan Taman Jurong 3 hingga 4 kali seminggu. Sebenarnya ada hikmah di sebalik kena stroke ni. Pasal dulu saya hanya bermain gitar saja. Saya tak bernyanyi. Tapi sekarang basking, saya seorang kena jalan, kena kayuh seorang-seorang. Saya terpaksa bernyanyi. Bagi dirinya, basking bukan sekadar untuk menjana pendapatan tetapi juga sumbangan kepada orang ramai, menghiburkan dan menghidupkan nostalgia menerusi lagu-lagu malar segar yang menjadi kegemaran ramai. Sekian sahaja berita untuk malam ini, saudara. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.